Hai, Assalamualaikum. Hari ni saya nak share sikit. Sebenarnya saya baca buku ni lah. Okey, buku ni nampak ke? Jelas kot. Okey, buku ni tulisan Adlil Jariyah dan Najmi Hanifah. Jadi saya nak share sikit apa yang saya dapat daripada buku ni. Okey, sebenarnya time PKP ni adalah tempoh yang bagi saya adalah tempoh bertenang untuk mak ayah yang rasa selama ni tak ada masa nak check perkembangan anak dan selalu tertanya-tanya tentang anak. Macam saya lah kan, bila kita sibuk memang kita tak ada masa nak check. Okey, ada situasi, ramai kawan saya yang ada situasi dia kata anaknya lambat bercakap dan dia risau. Dan sentiasa dalam otak dia yang terfikir ialah perkataan autisme. Okey, kita check adakah lambat bercakap tu terus automatik autistik. Kita boleh check benda tu. Okey, kita tengok yang pertama sekali. Sebenarnya bila sebut tentang lambat bercakap, tak semestinya autisme, tak semestinya istilah autistik tu wujud. Okey, ada kita tengok balik. Okey. Lama sekejap ya. Okey. Saya mencari gambar yang hilang. Tak semestinya. Ini yang saya cari. Okey, tak semestinya ya. Sebab ada kes anak tu lambat bercakap sebab mak ayah pun jarang bercakap kat rumah. Mak ayah jenis senyap. Balik pergi kerja awal pagi, balik kerja dah malam, bercakap pun sepatah dua sehari. Itu pun letak anak kat katil, good night. Okey, lepas tu tidur. So anak tu dia tidak ada peluang untuk latihan bercakap tu, tak ada kat rumah, kurang. Okey, memang kebanyakan ibu bapa hari ni yang bekerja, itulah situasi dia. Dia dah penat. Okey, tak apa, kita tengok. Sorry dia terlari. Okey, lambat bercakap. Sebenarnya bila sebut lambat bercakap ni sebenarnya ada banyak kes. Okey, tidak ada masalah dalam perkembangan minda dan fizikal lain jika diberi intervensi awal. Kalau betul lah budak tu nak bercakap, kita boleh check. Contoh dia, kita ajar bercakap guna pergerakan tangan, isyarat tangan, kepala, mata, dan dia sangat bantu perkembangan minda anak tersebut. Okey, dan mereka ni sebenarnya boleh bagi respon. Kenapa hilang ni? Ada banyak faktor ni. Kita cek satu persatu. Sorry dia berlari sikit ni gambar saya ni. Saya dah buat gambar untuk tunjuk tapi dia terlari sikit. Okey, apa beza sebenarnya gambar saya pun besar. Okey, mana pergi? Okey, ini antara faktor yang ada kaitan dengan lambat bercakap. Okey, yang pertama, masalah pendengaran. Itu kebanyakan yang budak sekarang kita tak sedar. Ada, memang banyak kes yang sebenarnya dia lambat bercakap ni dia ada masalah pendengaran. Dari kecil tak detect. So waktu bertenang tempoh PKP ni mak ayah boleh ambil peluang untuk cek anak kita berada di tahap mana. Sama ada ni, sorry gambar saya lindung perkataan tu. Yang pertama masalah pendengaran, yang kedua oral impairment. Oral impairment ni dia sebenarnya kita kata kecacatan pada mulut, sama ada kecacatan pada mulut, bibir atau lidah, yang menyumbang kepada dia susah untuk bercakap. Okey, yang paling mudah yang selalu kita tengok sumbing lah. Okey, tapi ada banyak lagi. Ada yang anak yang tak sumbing,
tapi ada masalah pada lidah tu. Okey. Itu baru 2. Yang ketiga, dia ada masalah intellectual disability. Okey. Bila sebut tentang intellectual disability ni, dia ada limitation untuk function dia punya, dia bukan otak tak function bukan tu salah tu. Functioning dia tu berbeza sedikit. Dia lambat sikit untuk faham arahan, untuk ekspreskan apa yang dia rasa, semuanya lambat. Tapi sebenarnya intellectual disability ni bukan langsung tidak boleh dilatih. Dia boleh diajar, dia boleh dilatih sampai budak tu boleh sampai tahap lebih kurang normal anak yang biasa. Okay, intellectual disability. Kemudian kita ada expressive language disorder. Okay, expressive language disorder adalah dia tidak boleh menyampaikan apa yang dia rasa. Dia tak dapat proses benda yang dia rasa tu dalam dia punya ni lah, maksudnya signal tu tak sampai. Dia tak boleh nak cakap. Saya bagi contoh dekat gambar ni. Contoh dia nak cakap, okay, tengok ayat tu. Not today but before today, teacher at the tinggal so I wanted. Dia tak boleh nak sebut benda tu. Contoh kalau dia marah, dia tak boleh nak cakap dia marah. Jadi dia akan mengamuk, dia akan kita selalu panggil tantrum kan. Itu antara benda yang selalu terjadi di kalangan anak-anak kita. So sekarang ada masa untuk kita check anak kita sebenarnya masalah dia apa, kenapa dia lambat bercakap. Okey, itu yang keempat. Okay, apa sebenarnya beza lambat bercakap, developmental delay dan autisme? Ada 3 benda yang parents sebenarnya confuse lah. Selalunya mak ayah dia confuse anak dia ni lambat bercakap ataupun ada perkembangan yang sedikit lambat daripada yang biasa, ataupun betul autisme. Kebanyakan mak confuse benda tu. Kita tengok. Okay, apa dia lambat bercakap? Tadi saya dah sebut di awal, lambat bercakap ni sebetulnya kalau dia hanya lambat bercakap, dia sebenarnya adalah kanak-kanak yang tidak ada masalah. Cuma dia perlukan terapi, dia perlukan latihan intensif lah dari mak ayah. So sekarang ni adalah peluang mak ayah tinggalkan sedikit masa, ruang untuk latih anak supaya dia boleh bagi respon. Dan kebanyakan anak ni dia boleh bagi respon dengan pujian, dengan sentuhan, dan mampu meniru apa yang dia lihat. Sebenarnya kalau kita betul bagi latihan intensif pada anak-anak yang sebenarnya hanya lambat bercakap. Okey, yang kedua, developmental delay. Kalau anak tu dia bukan lambat bercakap ataupun dia lebih kepada developmental delay, dia boleh dikenal pasti sejak umur 12 bulan ke atas. Okey, memang kita boleh nampak dia bukan sekadar masalah untuk bertutur, tapi dia ada masalah perkembangan yang agak perlahan. Sebenarnya benda ni kena cek doktor. Dia tak boleh kita analisis saja, tapi kita boleh nampak benda tu. Kita boleh nampak. Benda yang paling ketara, dia tak mau ada hubungan mata dan dia kurang bersosial. Itu yang dia autisme pun ada ciri tu sebenarnya. Tapi ini antara yang sering terjadi. Okey, kita tengok autisme yang ketiga. Sebab ada 3 Satu betul dia lambat bercakap, satu dia ada masalah perkembangan sebenarnya, dan satu lagi dia memang autisme. Jadi mak bapak boleh cek. Jangan terus buat hukum sendiri, tak pergi cek doktor, tak buat pemerhatian yang betul mengikut apa yang disarankan oleh pakar kanak-kanak. Kita kena ikutlah kan. Siapa yang ada buku, sebenarnya buku, kalau tak ada masa sangat nak pergi kursus, buku macam ni pun dah boleh bantu kita untuk tolong anak kita sendiri. Okey, kita tengok apa dia autisme. Ada yang tak suka hubungan mata, ada yang tak gemar bersosial, ada yang tak ada common sense, ada yang ada. Okey, ada yang ada.
So bagi yang tak mahu langsung bercakap, dia ada kaedah non-verbal untuk bantu anak-anak ni dia luah perasaan dan berkomunikasi. Okay, kaedah yang paling glamour, PECS, Picture Exchange Communication System. Berkomunikasi menggunakan gambar. So mak ayah kena prepare gambar, buat macam latihan untuk kita komunikasi guna gambar. Okey, ni gambar apa? Contoh, nak makan gambar apa, nak minum gambar apa. Okey, nak kalau nak sekadar nak tambah vocab dia pun boleh guna gambar. Benda ni paling mudah. Sebenarnya saya ramai kawan saya yang ada anak autisme, dia orang selalu ceritalah tentang anak tu macam mana. Paling dekat dengan saya ada seorang sahabat saya ni, anak dia mile saja. Tapi sangat susah untuk menulis. Bercakap tu dia cakap jugalah, tapi bukan percakapan, maksudnya tak cakap banyak macam yang normal lah. Okey. Okey. Baik. Terapi awal bercakap. Kenapa saya tekan ni? Okey, autisme. Okey, terapi awal lambat bercakap. Okey, apa yang kita boleh buat dengan anak yang lambat bercakap ni sebenarnya? Sangat penting untuk kita bantu anak kita tu kawal emosi. Sebenarnya, nama pun manusia kan? Jadi tak kisahlah dia autisme atau dia hanya lambat bercakap atau dia ada developmental delay, dia ada kecacatan, dia tetap ada perasaan. Jadi macam mana kita nak buat supaya anak-anak ni kita boleh bantu daripada kecil? Sebabnya bila anak tidak dapat mengekspreskan apa yang dia rasa, dia akan kontrol perkembangan dia tu. Dia jadi attitude dia sampai ke besar. Kalau dia tak dapat sampaikan, dia akan mengamuk, dia akan berguling, dia akan marah. So cara sebenarnya ialah kita kena tahu macam mana kita nak bantu dia dari awal. Okay, kita nak bantu dia dari awal. So sangat penting untuk bantu anak ni kawal emosi, sebab dia membentuk kelakuan dia dan personality anak tu sendiri. So kesian kat dia kalau mak ayah daripada kecil tak bantu dia. So waktu PKP ni mak ayah please di sini boleh bentuk kelakuan atau personality anak tu. Okay? So sangat penting untuk mak ayah tahu supaya dapat tangani masalah kelakuan anak tanpa kita sendiri pun stres. Mak ayah memang, saya tahu PKP ni antara tempat yang waktu yang mak ayah pun stres sebenarnya. So tapi kita banyak mengaji. Kalau yang Islam banyak kan mengaji Quran, habiskan 1 juzuk satu hari. 1 juzuk satu hari tu tak sampai 1 jam sebenarnya kalau kita duduk dan kita teruskan. Dan kita bantu anak kita, kita spend masa untuk develop personality anak kita. Okay. Sebenarnya setiap anak istimewa. So jangan rasa susah. Jangan rasa susah hati. Kita ada Allah kan? Kita serah pada dia. Okay. Ni dalam buku Adlil Rajia. From sun up to sundown, your children give you giant clues about who they really are and the personalized parenting they need from you. So, kita ada 24 jam satu hari dalam PKP. Kita ada setakat ni dah 3 minggu PKP. Apa yang dah kita buat sebagai mak ayah untuk bentuk personality anak kita? Adakah kita bentuk dia dengan marah-marah? Saya lah paling banyak benda tu. Okey. Adakah kita bentuk dia dengan suara tinggi atau kita bentuk dia dengan tunjuk contoh? Sebab anak lebih mudah meniru apa yang kita buat daripada apa yang kita cakap. Okey. So kita cuba yang terbaik mak ayah. Sebenarnya saya nak share sikit. Benda ni saya dapat, saya tengok satu e-book ni daripada Puan Amalina yang pemilik Baby Todible tu. Semua tengok dah kan Baby Todible tu? Ni, checklist perkembangan bayi. Dalam ni dia ada bagi panduan. Kejap saya tunjuk sikit. Dia ada bagi panduan ni. Okey, di dalam ni dia bagi panduan cara mudah dan senang untuk kita faham. Saya cek ada tak saya tulis. Ada.
Cara mudah dan senang untuk faham perkembangan anak daripada usia 0 hingga 5 tahun tanpa perlu menghadam banyak sangat info. Sebab kalau nak pegang buku ni, dia bukan sekadar cek lambat bercakap. Buku ni tebal ni, dia ada banyak benda yang kita nak hadam dalam ni. So kalau e-book ni dia khusus untuk cek perkembangan bayi dan kanak-kanak. Cara mudah dan senang untuk faham perkembangan anak dari usia 0 hingga 5 tahun tanpa perlu hadam banyak info. Lepas tu dia bagi cara kita nak bezakan anak yang normal dan delay ni tanpa ganggu emosi. Sebab kita ni banyak terpengaruh dengan judgement orang lain. Orang cakap, kenapa anak kau macam ni ya? Kenapa anak aku tak pun macam tu? So bila kita dengar ayat tu saja, kita dah astaghfirullahalazim, anak aku ni slow learner ke? Anak aku ni ada cacat ke? Jangan sekali-kali merujuk kepada pandangan ataupun judgement orang lain. So, mak ayah waktu ni lah peluang terbaik untuk mak ayah cari ilmu. Tak dapat pergi kedai beli buku, boleh beli e-book daripada Audible tu. Nanti saya letak link dia dekat bawah. Okey, kat situ kan kita sebenarnya banyak lagi yang Audible buat. Selain e-book perkembangan. Tapi ini saya rasa yang saya perlu kongsikan kepada mak ayah. Jangan guna judgement orang lain. Cari ilmu, tambah ilmu, baca, dan kita boleh nampak apa beza anak kita. Dan sebenarnya dalam tu dia ada bagi cara pantas untuk stimulate anak setiap hari walaupun kita bekerja dan kita sibuk. So alamak, terkurang, ada nombor dia terhilang sikit. Okey. So sangat penting mak ayah cuba. Tak dapat beli buku Adlil Rajia, mungkin postage, mungkin kebanyakan post office semua pun dah tutup, nak beli pun dah lambat kan. So boleh try beli e-book yang Audible tadi tu. Dalam tu dia ada bagi dekat kita apa milestone perkembangan anak kita yang mesti capai untuk setiap usia, daripada baby berlahir tu sampai umur 5 tahun. Maksudnya umur setahun dia boleh buat apa sepatutnya, umur 2 tahun dia boleh buat apa, 3 tahun apa, 4 tahun apa, 5 tahun apa. So dalam tu dah ada. Dia macam kita pergi cek klinik, berklinik suntik anak tu kan. Tapi ini lebih, panduan dia lebih terperinci. So kita boleh nampak dalam tu dia ada bagi lagi tanda-tanda anak delay mengikut usia, dan bila rawatan tu yang kita perlu dapat. Tahap yang macam mana perlu dapatkan rawatan. Dia ada umur dia. Ada orang kan dia tunggu sampai 6 tahun. Serius lah ni, ini sebagai guru lah. Ada yang dah bersekolah tapi mak ayah tak ambil kisah. Dia tak boleh terima hakikat yang anak dia ada, sama ada developmental delay, sama ada autisme. Mak ayah tu yang tak boleh terima. Dia simpan satu perasaan yang anak aku normal, sedangkan kesian kat anak tu. Dia tak boleh, dekat sekolah tak boleh bercakap, dekat sekolah tak boleh nak berkomunikasi dengan baik dengan kawan-kawan. So kita tak boleh biar benda tu terlewat. Mak ayah tolonglah. So beli panduan, beli buku ni, cek e-book ni, boleh kita nampak beza anak normal dengan sedikit lewat, dan macam mana nak stimulate anak tu setiap hari tanpa perlu spend banyak masa. Macam mana kita nak rangsang anak tu supaya dia lebih cepat, dia ada intensif, dia lebih cepat. Dan please, dan anak-anak yang macam ni sebenarnya kan, kebanyakannya anak-anak yang macam ni lah yang kita bagi gadget. Itu adalah satu kesilapan. Okay, boleh ya? Murah saja, tak sama harga dengan gadget tu pun, buku tu, e-book tu. Dan dia boleh diguna dalam tempoh PKP ni. Sebenarnya kan sehari buat pun kita boleh nampak, oh anak aku dekat mana, di mana tahap dia. Kita boleh nampak benda tu. Okey, itu oh sebelum tu mesti nak tanya kan Audible tu apa kan. Okey, ni Puan Amalina ni, dia ni Puan Amalina Muhammad Daud ni, dia adalah founder kepada Audible ni. Dia brand Audible dah lama dah. Cuma saya baru jumpa 2 tahun, 3 tahun dah ni. Kebanyakannya tentang nutrisi dia buat. Tapi dan perkembangan anak jugalah. Okay, baru ni dia ada buat Audible Baby Summit. Dalam tu ada 8 atau 9 penceramah khas yang dijemput. Ustaz Parul, ramai lagi yang glamour untuk parenting ni, dia masukkan dalam Audible Baby Summit tu. So dia ni sebenarnya antara orang yang sangat berusaha untuk bantu perkembangan anak, dan boleh
Puan-puan bolehlah beli e-book tu untuk monitor perkembangan anak-anak puan-puan. Boleh ya? Boleh kot. Okay? Tu sajalah kot. Nanti saya bagi link lah dekat ruang komen. Tak perlu beli pun, boleh baca saja dulu dalam tu apa yang tertulis. Yang pasti nanti kalau rasa perlukan sangat, boleh klik link tu dan boleh beli. Okey ya. Setakat tu saja untuk hari ni. Okey, terima kasih.